Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton, para penonton ke program Bual Bicara kita pada pagi ini yang bertajuk Relax, InsyaAllah Okey. Program kita yang disiarkan secara langsung di Facebook Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Putrajaya. Okey. Para penonton yang dihormati sekalian, kita tengok siapa yang join. Boleh bagi komen di ruangan komen di bawah. Komen di Facebook. Tengok macam mana dengan suara saya okey ya? Dapat dengar jelas? Suara jelas? Kamera okey? Ada kelabu ke? Tuan-tuan dan puan-puan boleh menekan butang like dan share untuk sama-sama kita kongsi program ini kepada keluarga, sahabat, jiran taulan kita, supaya lebih ramai lagi untuk dapat serta kita dapat bersama dengan kita pada pagi ini di dalam program kita yang diberi tajuk Relax, InsyaAllah Okey. Sebarang persoalan dan cadangan juga boleh dihantar di ruang komen dan akan kita ajukan kepada penceramah kita pada pagi ini. Untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang bersama pada pagi ini, kita bersama-sama dengan Tuan Haji Nur Razman bin Ahmad, iaitu kaunselor berdaftar yang juga merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kaunseling dan Pembangunan Insan Jabatan Zakat Perbadanan Baitul Mal Negeri Sembilan. Okey, bersama kita sekarang penceramah kita iaitu Ustaz Tuan Haji Nur Azman bin Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Wabarakatuh. Ustaz Fauzi, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz. Okey Ustaz, alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah. Bertambah sihat. Ustaz di mana tu Ustaz tu? Nampak view cantik. Alhamdulillah, ini rezeki Allah, hazam min fadli Rabbi di rumah saya. Di rumah Kebetulan saya ada sedikit anjung lah di luar rumah ni untuk melihat view hutan-hutan Bukit Putus di belakang rumah ni. Bukit Putus. Di Negeri Sembilan lah, Seremban. Ya, di Seremban Negeri Sembilan. Hala jalan nak ke Kuala Pilah. Cantik Ustaz. Ustaz dah sarapan ke pagi ni Ustaz? Alhamdulillah, siap dengan holding saya di sini. Okey Ustaz, seperti yang kita ketahui, kita maklum COVID-19 yang melanda satu dunia Ustaz, memberi pelbagai impak kesan kepada kita semua Ustaz. Dari awal pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, pelbagai fasa yang dilalui PKP, PKPB, PKPP, PKPK lah macam-macam. Ada orang buat lagu masa pasal PKP ni pun kan. Lu fikirlah sendiri katanya kan. Dan kini pula plan pemulihan negara sudah tentunya memberi kesan Ustaz, bukan sahaja daripada sudut ekonomi, pendapatan, malahan mental dan emosi masyarakat kita semua Ustaz. Ya. Emosi semua yang akan terjejas Ustaz. Statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia menerusi talian bantuan sokongan psikososial turut memaklumkan telah menerima sebanyak 122,328 panggilan sejak 1 Januari hingga 18 Jun 2021 melibatkan kehilangan pekerjaan, pendapatan, hilang tempat tinggal, masalah rumah tangga dan tekanan ketika bekerja di rumah.
Justru itu pada hari ini Jawi Putrajaya menganjurkan program bertujuan untuk membincangkan bagaimana kaedah mengatasi stres dan menguruskan emosi ketika ini. Okey Ustaz, jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan penuh takzimnya menjemput Ustaz untuk berkongsi mengumpas topik hari ini iaitu relax. InsyaAllah. Okey. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad tibbit qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du. Terima kasih Ustaz Fakhr Razi yang handsome berbaju biru, walaupun jauh dari saya tapi dekat di hati kita semua pada pagi ini. Alhamdulillah kita bersama-sama dalam program BEST live di FB Jabatan Agama Islam Wilayah Tuan. Untuk live-live, pemaya-pemaya, apa khabar semua? Semoga anda okey. Tajuk kita hari ni pun seluruh kita okey, relax, insya-Allah okey. Sambung sikit lagi ayat tu, Allah kan ada. Ya Allah kan. Jadi bila kita dalam keadaan pandemik 19 ni, dalam keadaan COVID, kemudian macam-macam variant yang keluar ni, kita pun dah tak tahu dah mana satu dah variant yang ada di sekitar kita ni. Apapun itu semua datang dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah dan dia kembali kepada Allah lah. Sebagai hamba kita tak boleh buat apa-apa kecuali kita berdoa, berikhtiar dan juga berusaha supaya apa yang berlaku ni dia menjadi sesuatu bukan musibah tetapi adalah satu tarbiyah ataupun satu hikmah dan ni'mah insya-Allah. Okey. Tajuk pagi ini sebenarnya ialah tajuk yang common dengan penonton-penonton sekalian. Tetapi apa yang kita bincangkan ini kemungkinan dia akan menjadi satu yang disegar-bugarkan lagi. Satu. Yang kedua, untuk kita tambah nilai. Kalau-kalaulah ada apa-apa yang Cik Man tambah hari ini boleh dijadikan panduan kehidupan bersama kita insya-Allah. Dan pandemik 19 ni yang hari inilah kalau tengok dalam surat khabar, orang pun dah tak nak baca surat khabar dan ni Fakhr Razi kan. Sebab orang baca WhatsApp, orang baca Instagram, orang baca Facebook kan. Tapi kebetulan saya tadi saya pergi ke kedai kan. Jadi saya tengok tulisan Melayu tu, tulisan Malaysia tu tulis negara buntu dia katanya. Kan? Negara buntu. Sebab dengan cakap-cakap masyarakat yang mungkin mereka berasaskan kepada persepsi, berasaskan kepada apa yang mereka lalui seharian sebagai manusia. Mereka kata apa nak jadi, sampai bila nak jadi. Dan tadilah Ustaz sebut PKP, PKPD, lu fikirlah sendiri, kan? Jadi semua benda ni boleh menyebabkan manusia panik, manusia jadi unstable, stres, kan? Malahan menakutkan lagi manusia jadi anxiety, lagi takut lagi depressed kan. Cuma kes-kes skizofrenia tu mungkin tak dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Tetapi depresi ni ataupun depression, kemurungan ni nampaknya sudah menyerapi dah dalam masyarakat kita. Dulu kita nak dengar orang depres ni payah kan. Tapi sekarang ni dengan keadaan peristiwa-peristiwa hidup yang menghimpit, ada orang dia hilang punca dan dia orang hilang semangat, tak tahu nak buat macam mana. So mereka buatlah apa yang mereka dah buat. Alhamdulillah sebagai orang beriman, orang Islam, terutamanya kita ni orang Melayu dan juga orang-orang yang bukan Melayu beriman dan juga mempercayai Tuhan, seharusnya kita mesti ada panduan dalam kita melalui episod kehidupan ini kan. Kebetulan pula hari ini hari Jumaat, hari yang barakah, hari yang penuh dengan rahmat Allah kan.
daripada maghrib semalam sampailah nanti nak masuk maghrib tu Allah membuka ruang rahmatnya kepada kita. Semoga rahmat itu turun ke negara kita dan kepada kita semua, dan kita akan dapat melalui kehidupan ini dengan perasaan, pemikiran, tingkah laku yang kita kata bersedia untuk menghadapi hujan tersebut. Okey. So Cik Man, sebenarnya aku ni yang salah tajuk ke, melebihkan tajuk ke, wallahualam, tapi tajuknya itulah. Relax, Allah akan ada, insya-Allah. Okey kan. Sama Yang apa pun sama maksud. Pusing pusat itu juga nanti tajuknya, dan isinya adalah untuk kita bagaimana bersedia ke arah menghadapi pandemik yang kita tidak pasti, uncertainty event. Kalau tengok hari ni ada negara dulu dia dah bebas COVID dah, tapi kembali semula. Ni gelombang, tak tahu gelombang ke berapa, tapi kata gelombang ketiga ni lagi dahsyat katanya kan. Seolah-olah satu peringatan Allah kepada manusia, dan dia bukan hukuman Tuhan. Tuhan tak pernah hukum manusia ni. Allah ni pengasih dan penyayang. Tapi Allah tu ada cara dia nak mentarbiah. Macam mana dia nak didik manusia supaya manusia ini menggunakan akal, manusia ini mempertimbangkan dengan emosi yang stabil, manusia ini kembali. Itu paling utama sekali adalah kembali kepada kebenaran, kembali kepada kebaikan, kembali kepada jalan yang sepatutnya kita berada. Okey. Jadi siapa yang jaga slide ni? Ustaz Fakhrul Razi ke jaga slide? Itu harus dia. Harus dia. Mari tengok emosi kita hari ni apa. Emosi manusia secara umum kita ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emosi. Itu secara umum. Gembira, terperanjat, kemudian menjelekkan, surprise, marah, sedih, ataupun neutral lah. Maknanya blur gitu kan, tak tahu apa. Ramai orang dah blur dah ni, tak tahu apa, jadi bengong gitu kan. Orang Sembilan kata bingai Ustaz, bingai kepala otak gitu kan. Tak faham nanti tanya Ustazah Rafidah, dia orang Negeri Sembilan so ada orang happy, mungkin ada orang tak ada masalah kehidupan. Bukan kata tak ada masalah sangat, tapi maknanya masalah tu dia atasi dengan cara yang baik. Mungkin dia tak ada masalah ekonomi, tak ada masalah pekerjaan, tak ada masalah rumah tangga, anak-anak okey, jiran tetangga pun alhamdulillah tolong menolong. Tapi ada orang dia jadi pemarah kan, jadi sedih, tak tentu harah jadinya. Tapi apa pun diri kita secara personalitinya, cuma perasaan atau keadaan ada pada kita sebenarnya sebagai seorang manusia. Ada kala kita happy, ada kala kita terperanjat, surprise, ada kala kita takut, ada kala kita sedih. So itu adalah normal. Cuma apabila kita terlalu, bila terlalu menjadikan kita ni melebihi daripada kebiasaan yang normal tadi tu. Contohnya terlalu sedih. Apa jadi bila terlalu sedih? Kita akan jadi stuck. Kita tak boleh buat apa-apa. Contohnya macam dapat berita kematian orang ni sayang, kehilangan, unpredictable event ke, mana suddenly. Jadi kami pun di bahagian kaunseling mak ini banyak juga buat sesi-sesi kaunseling yang kita sebut sebagai brief counselling. Brief ni bukan brief ringkas tu. Brief ni adalah kaunseling kematian, kaunseling kehilangan orang yang tersayang. Sebab seolah-olah bila orang dah disahkan positif COVID, lepas tu masuk ke hospital, seolah-olah macam mereka dah menuju kepada jalan itu. Seolah-olah macam akan pergilah meninggalkan kita. Tetapi kalau kita tak kuat menghadapi perkara itu, maka dia akan boleh mengganggu sistem kehidupan seharian kita. Apapun kita tak boleh tolak takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menentukan. Kerana ramai juga sahabat-sahabat kita yang terkesan dengan COVID-19 ni, mereka yang sentiasa menjaga SOP, bukan mereka yang melanggar SOP, mereka jaga. Mereka tak merayap-rayap, mereka ontok-ontok nonggok di rumah, mereka tak jumpa orang ramai bersesak-sesak, mereka pakai mask, pakai pelitup muka, mereka sanitize, tapi mereka kena juga. Sebab ini namanya takdir. Jadi emosi kita hari ini kita yang tahu, kita yang urus, kita yang menghadapinya. Apapun keadaan itu,
Dia adalah proses untuk kita melalui kehidupan kita di dunia. Kerana perasaan-perasaan sedih, perasaan yang disgusted ni, fear, menyebabkan kadang-kadang manusia dah tak boleh balance, so dia ambil keputusan. So dia kata buat apa aku nak fikir semua ni, aku nak hentikan cara benda ni supaya tidak dipikirkan. So dia ambil keputusan yang macam tadi tu lah. Na'udzubillah. Okay, next. Jadi bila kita hadapi keadaan kehidupan yang semakin menyimpit, semakin sempit, kat luar tu dia bergantung kepada bagaimana kita rasa sebenarnya. Apa yang kita fikir, apa yang kita lalui, itu yang paling penting. Kat luar tu, kedai tak buka, orang tak boleh keluar, budak-budak tak pergi sekolah, semua tu realiti yang sedang berlaku dalam kehidupan kita. So yang tak pergi sekolah, macam mana dia nak urus emosi dia kat rumah, yang tak pergi kerja, hilang kerja, tak ada kerja, macam mana dia nak stablekan pemikiran dia, yang kehilangan orang yang tersayang, macam mana dia nak terima keadaan takdir itu. Maka ini yang pentingnya adalah pada diri kita, bukan suasana itu. Kita tak boleh ubah yang itu. Contohnya lah, banyak orang kata apa yang dah berlaku ni kegagalan satu-satu pihak katanya. So kalau kita ada sikap begitu, dia akan menyebabkan kita jadi apa? Kita jadi buntu, kita jadi stres, bertambah stres and stress, kan? Jadi akhirnya lama daripada stres jadi konflik, daripada konflik jadilah benda-benda yang bersifat mental health ni tadi, kan? Jadi itu yang kita nak belajar lagi. Okay, next. Kita tengok slide yang seterusnya. Okay. Boleh? Slide yang seterusnya. Masa tak lama ni kan. Dia bagi saya sampai pukul 1 je. Kan? Lantaklah, duduklah situ je kan. Okay. So, siapa yang boleh jaga slide tu, dia naikkan slide. Okay. Mengapa manusia mudah tertekan? Tuan-tuan, saya cari-cari dalam gambar-gambar yang saya jumpa yang ini, kan? Apa kita tengok kat sini? So, seorang kanak-kanak dan katalah patung tu orang dewasa, kan? Kanak-kanak tu akan efek tak kepada apa yang orang dewasa buat? Kan? Jadi anak-anak kita akan turut bersedih. Anak-anak kita akan turut merasa panik. Anak-anak kita tu akan merasa tertekan apabila suasana kehidupan yang dilalui bersama dengan persekitaran itu tertekan, betul tak? Jadi hari ni apa yang tak menekan? Bak makan tertekan, bak minum tertekan, bak sekolah tertekan, bak kerja tertekan. Macam kami ada kerja ni pun tak boleh pergi kerja. Dia suruh duduk kerja kat rumah. Kat rumah nak buat apa? File semua kat pejabat. Dia kata kat rumah kau nak buat kojol. Kojol lain dibuat betul tak? Kojol lain tu terpulang kat kau lah, masing-masing nak terjomah kojol lain tu kan. BDR katanya, bekerja dari rumah. BDR, bukan duduk relax. Kena buat sesuatu. Kalau kita ni, contohnya macam saya ni kaunselor, so saya kena terus menawarkan perkhidmatan kepada komuniti dalam bentuk apa yang ada. Sekarang ni banyak online. Saya gunakan WhatsApp, gunakan Telegram, gunakan Facebook, gunakan Google Meet. Buat saya sekarang ni boleh gunakan Google Meet sebabnya saya nak tengok juga non-verbal action client tu kan. Dia sedih ke, dia marah ke, dia dapat tengok muka dia kan. Subhanallah, ni teknologi. Kalau tak ada lah COVID ni Ustaz Fakul Razi, kita tak reti nak guna benda-benda ni, betul tak? Betul Ustaz, memang tak guna lah. Mula-mula sekali tu orang sebut Google Meet, tu benda Allah ni Google Meet ni. Kan Benda Google dah tu ada tahu yang kan? benda tu lama dah ada, tak digunakan. StreamYard, lagi apa lagi? Google, macam-macam lah kamu promote pula kan. Tapi maknanya tu medium. Jadi maksudnya, itu kita kena ambil langkah bagaimana kita boleh gunakan segala sistem kehidupan yang ada ni untuk memberi manfaat kepada kita. Okey, hari ni kita nak belajar apa dia, memahami tekanan tu apa. Memanglah tajuk ni tajuk negatif sebenarnya orang cakap. Asyik cerita tekanan, lama tertekan. Tapi mau tak mahu, benda ini berlaku dan kena bantu komuniti untuk mereka ni ada panduan sikit. Sekiranya berlaku benda-benda dia ada ilmu, dia ada kemahiran. Okey, kita nak faham, kemudian nak kena pasti
Lepas tu tindak balas tekanan tu macam mana ke atas kita, secara fizikal, secara mental, secara psikologikal, secara emosional. Kemudian strategi nak mengendalikannya macam mana, kalau dia datang, kalau dia ada, kalau dia kita hadapi dia macam mana kita nak uruskan, faham kepentingan dan keburukan dia. Tak semua benda yang berlaku di dunia ni kadang-kadang kita rasa macam buruk, tapi di sisi Allah tu baik sebenarnya. Allah sebut wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Benda yang kita rasa macam tak elok, tak best, tak ada, tapi bagi Allah tu baik untuk kamu. Kan? Kemudian membantu mengurangkan tekanan dia. Macam mana kita nak menghadapinya. Tekanan ni tak boleh lari, tuan-tuan dan puan. Kalau lari dikejut. Padahal betul kau. Kenapa lagi? Duduk diam situ, menghadap, cakap dengan dia. Berdiskusi dengan tekanan tu. Apa yang boleh aku buat? Macam mana aku nak buat? Kalau dia datang ni aku kena buat apa? Nanti tekanan tu cakap, jangan buat bodoh katanya, buat sesuatu. Kan? Jadi maknanya persediaan tu yang penting. Okay, next. Jadi kita harap melalui perkongsian ni, tuan-tuan dan puan akan dapat sedikit celik akal, celik emosi, celik peribadi lah tentang apa itu tekanan yang sedang kita alami. Okay, next. Okay, seterusnya tekanan ni adalah untuk apa kita belajar ni? Supaya untuk mengembangkan kemampuan individu bagi kita menangani punca. Sesuatu itu dia ada puncanya, betul tak? Dari mana dia bermula. Dia mesti ada punca. Sumber dia, emosi yang tak hasil tu apa. Kemudian kita nak supaya tuan-tuan dan puan boleh menjadi individu yang mampu membentuk secara keseluruhan sistem peribadi dalam mengawal tekanan. Maksudnya bila kita okey, bila kita tenang, lapang, jadi suasana kita juga akan tenang. Maknanya kita takkan jadi marah-marah, kita takkan jadi orang yang panik, kita takkan balik barang, kita takkan menjergin, kita takkan cekik, kita takkan sepak, apa itulah. Jadi supaya sistem pribadi kita itu akan dapat diurus dengan baik. Dan akhir sekali adalah memperbaiki prestasi diri dan kehidupan kita. Apapun yang terjadi, dia sudah terjadi, dia akan terjadi apabila Allah kata kun, fayakun. Ini semua dah kehendak Allah dah ni. Dan kita belajar dalam sifat 20 tu, iradah Allah tu berkehendak. Kan? Apa kehendak Allah tu tak ada siapa manusia boleh menghalangnya. Tapi Allah nak manusia berusaha bagaimana memahaminya, bagaimana mengurusnya, bagaimana menghadapinya, bagaimana menerima dia sebagai kenyataan yang akan memberi kebaikan kepada kita. Okay, next. Okay, apa dia tekanan tu sebenarnya? Kita tengok apa dia tekanan. Kalau tanya kepada liver ni, orang yang menonton kita ni, mereka dah hafal dah Ustaz Fakhr Razi tekanan tu apa. Mereka dah hafal dah. Kalau Ustaz tak ada, aku boleh ceramah katanya. Kan? Mereka tengok apa itu tekanan. Okay, next. Kadang-kadang dia lambat sikit lah. Ya. Lagi 9 nak sampai ke Jaya Ustaz. Yo, lambat nak sampai. Kan? Roblox pula. Lepas tu banyak Roblox pula kan. Banyak sekatan jalan raya kata kan. Okay, next. So bila kita tengok dalam bentuk tekanan ni apa? Tekanan ni satu keadaan. Okay. Keadaan yang menyebabkan kita jadi terganggu. Sistem kehidupan kita, terutama fizikal kita terganggu. Apa yang terganggu tu? Okay. Agak tak mahu apa tu strike tu kan? Terganggu dari segi pemikiran, kemudian next slide yang seterusnya. Pemikiran kita, perasaan kita, tingkah laku kita. Saya tengok tu. Gambaran yang saya bagi tu, tedong dia. Dia bergerak tak? Nampak macam dia bergerak tak? Nampak dia macam berpusing tak bunga tu? Kalau siapa yang tak berpusing, tak bergerak, maksudnya apa? Tak nampak? Nak meninggal. Kan? Maksudnya kalau orang yang ada sedikit stres, dia akan nampak macam benda tu bergerak. Bergerak. Itu maksudnya ada sedikitlah perkara yang sedang dilalui. Okay, next. Satu lagi. Ini satu contoh untuk kita lihat secara mudah. Cuba tengok biji-biji padi tu, tak tahu biji koko ke, biji poci ke. Dia bergerak tak? Kalau dia bergerak-gerak, maksudnya tuan-tuan dan puan ada sedikit menghadapi
ciri-ciri orang kata apa, perkara yang mengganggu pemikiran kita dan juga penglihatan kita. Jadi kalau tak bergerak tu maksudnya kita okey. Okey, next. Ni contoh-contoh lah kalau misal kata orang tu nak tahu dia ada stres ke tidak, kita bagi yang simple macam tu. Okey. So fahami stres ni apa? Keadaan yang mengganggu. Bila mengganggu tu dia dah jadi tak biasa. Dia bukanlah abnormal. Maknanya benda yang menyebabkan kita rasa sedikit kelainan daripada kebiasaan yang kita lalui dalam kehidupan seharian kita. Isu emosi kita, kita rasa macam sedih sangat ataupun rasa macam nak marah, rasa macam unstable lah macam berbagai rasa bukan 3 rasa je ni kan 3 rasa sedap, cik kasih akap lepas ni kan. Maksudnya rasa tu tak tentu. Kejap okey, kejap tak okey, kejap nak marah, kejap rasa macam kenapa ya. So bila ada soalan-soalan macam tu, so kita kena cari jawapan. So gangguan ni emosi, pemikiran, tingkah laku dan fizikal seseorang. Fizikal ni maksudnya badan kita ni akan memberi respon tau. Dia bagi info kepada kita. Badan kita ni kan kalau kita bangun pagi tu macam tak berat kepala, tak berat belakang badan, kaki kita tak ada rasa macam pijak tu tak sakit. Tu maksudnya kita dalam keadaan okey. Tapi kalau belakang kita rasa macam sakit, kemudian kepala pun macam tak best lah hari tu bangun tu. Yalah kadang-kadang bila kita terkejut terperanjat tu, kepala tu jadi terperanjat lah juga kan. Jadi mesti ada benda yang menyebabkan kita berada dalam keadaan macam tu. Okey, kalau kita tengok dia ada 4 perkara tadi tu, body, mind, behavior and emotion. Kalau badan kita ni kita tengok kan, badan tu kita rasa macam apa, macam tak best lah, macam tak sihat, macam berat aja. Kat bahu ni berat, kat tengkuk ni berat, kat belakang ni macam tegang gitu, pinggang kan. Pemikiran kita pun macam tu kan. Kita rasa macam sesuatu yang banyak fikir, kemudian tak tahulah macam mana. Itu ayat-ayat dalam keadaan menunjukkan state-state yang kita berada. Okey, emosi kita pun macam tu juga kan. Kita akan jadi orang yang low confident, maksudnya keyakinan diri tu makin menurun. Kemudian kita jadi fussy, jadi depressed, anxiety kan. Dan tingkah laku kita macam tadi itulah, apa yang kita fikir, apa yang kita rasa itu akan diterjemahkan, dikeluarkan melalui tingkah laku. Contohnya kalau orang tu terlalu sedih, dia akan boleh sampai menangis tersedu-sedan. Jadi hari ni Kak Fakurazi, orang datang jumpa kita ni, tak adalah, saya jarang lah nampak yang senyum ketawa tu, jarang dah. Yang banyaknya cantumnya koning tahu koning ni, kening ni. Koning ni koning kan, orang Islam kata koning kan. Kening ni bercantum ni, melekat ni terus dia datang. Bila cerita itulah dia kata banyak masalah saya ni kan. Jadi saya ni pula mesti motivate dia kan. Dia kata okey, apa yang awak faham tentang masalah lah sekarang ni, projek tak ada, hancur lah, umur tak boleh, hutang berlambak, saya tak ada duit. Nampak masalah okey. So kalau masalah, macam mana benda tu sedang dilalui, nak lalu macam mana, lalu hadap lah semua ni katanya. Bila Encik hadap dengan keadaan tekanan, Cik akan mengidap. Cik nak ke mengidap-ngidap tu? Mesti tak nak sakit kan? Cik mesti dalam keadaan nak sihat sebab Encik adalah tunggak keluarga. So, lepas ni, apa yang berlaku ni jangan disebut sebagai masalah. Boleh? Tapi nak sebut apa katanya? Sebut dia sebagai ujian. Bila sebut ujian, dia lain tak Pak Razi. Ujian kehidupan. By hook and by crook, orang putih cakap, by hook and by crook, by brook. Maknanya tak nak, kita kena hadapi ujian tu. Kan? Sama ada, kita tahu jawapannya untuk kita tulis sekarang ujian peperiksaan, ataupun kita salin balik soalan, ataupun kita tengok aja soalan, kita tak tahu jawapan apa-apa,
Tapi mau tak mau kita kena duduk di dalam ujian itu, betul tak? Kan? Kurang-kurangnya kalau masuk periksa, setengah jam bermulanya peperiksaan tak boleh keluar, kan? Duduk dulu. Jadi itulah kehidupan kita sekarang. Maksudnya kita hadapi dia sebagai ujian. Hidup kita ni melalui 3 fasa, tuan-tuan dan puan-puan. Semua orang lalui ini, tidak ada siapa yang terlepas. Walanabluwannakum, kata Allah kan. Dia nak tengok siapakah di antara hamba-Ku yang paling baik usaha ikhtiarnya, kan. Ahsanu amala, amalan yang paling baik. 3 perkara yang dilalui oleh semua orang dan Nabi SAW pun tak terlepas daripada perkara ni. Selagi nama manusia, yang kita tahulah jin tu kita tak pernah hidup dengan dia. Saka apatah lagi puaka kan. Kita manusia kita akan lalui 3 ni. Yang pertama namanya mehnah. Mehnah itulah yang ujian, tribulasi, halangan, cabaran. Mehnah. Bukan meknah asyik kabur. Sedap. Kan. Asyik kabur, kuah lalu, kuah suku. Sedap gitu kan. Kuah lalu mei. Sedap gitu kan. Mehnah. Bukan meknah. Mehnah ni ujian. Mau tak mahu sekarang kita berada dalam suasana ujian. Selepas ujian ni dilalui, yang Allah ajar kita, allazina iza asabathu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu mereka yang apabila diberikan musibah, kan, musibah, mereka kata apa? Mereka berkata sesungguhnya ia datang dari Allah dan kepada Allah ia dikembalikan. Dekat bila ada kita punya pergantungan ataupun kita mengaitkan diri dengan apa yang Allah telah tetapkan dan juga mengetahui ini adalah kehendak Allah, maka kita boleh jadi tenang tak? Kita akan jadi tenang. Benda tak selesai pun Pak Rozi, tapi tenang tu dulu. Kalau tak tenang, benda tak selesai, lagi bertambah tak selesai. Yang pertama, mehnah. Daripada mehnah ni, Allah ajar lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesukaran itu, Allah kata dia ada kemudahannya. Ini Allah dah tekan 2 kali. Bila 2 kali ayat tu diulang, takidah, maksudnya ditekankan di situ, menunjukkan bahawa itulah keadaan yang Allah telah janjikan kepada manusia. Di sebalik kesukaran ada kemudahan. Bila kesukaran ada kemudahan. COVID-19 ni pun ramai orang mendapat hikmah sebab yang kedua ni yang dilalui adalah hikmah. Ada orang bila COVID ni dia dapat keuntungan dari segi kehidupan tu berlipat ganda. Dulu masa dia kerja makan gaji, duit dia banyak tu je dia kata. Tapi bila COVID ni, saya berhenti kerja, saya diberhentikan kerja, saya tak ada kerja dan saya tidak mengerjakan isteri saya saja ataupun suami saya, maka saya telah pun merancang sesuatu untuk orang kata apa? Kelangsungan hidup kan? Maka hikmah daripada COVID tu dia dapat manfaat yang lebih baik. Di samping ada orang melihat COVID-19 ni telah memberikan musibah kepada dia, malah petaka hukuman Tuhan, wallahu a'lam. Na'udzubillah. Kalau boleh tukar perkataan tu supaya kita tidak bertambah tertekan. Okey, ada hikmahnya. Hikmah ni kita tak dapat faham selagi kita tak lalui mehnah. Bila kita dapat melalui mehnah ni dengan kesabaran, maka dia akan nampak hikmah. Dan lepas hikmah ni kita pelajari, maka kita akan dapat yang nombor 3 yang lagi besar. Tuhan kurniakan kepada manusia, iaitu ni'mah. Rupanya COVID ni nikmat, bukannya mehnah semacam-macam. Okey, next. Jadi itu yang kita nak faham tu. Maknanya bila kita buat sesuatu, dia akan terkesan ke empat sistem itu. Okey, stres ni dia boleh menyebabkan dari segi fizikal apa? Kita dapat flu, kita dapat sesemak, malahan boleh datang kanser ni, na'udzubillah. Salah satu daripada punca kanser adalah stres. Jadi kanser ni adalah pembunuh nombor 2 selepas jantung kat Malaysia ni. 2 malam lepas ada kawan isteri saya dia menelpon, agaknya dia dah tak ada cara dah. Lepas tu dia kata
bila dia tengok-tengok nombor telefon tu, dia tengok nombor isteri saya, lalu dia menelpon. Tengah malam ni dah 12.45. Kebetulan kami ni mamai lagi kan, dengan bingai lagi kan. Sebab saya punya telefon ni, especially saya lah, telefon saya tak off, saya on aja. Sebab kadang setengah malam ada orang panggil kan. Sahabat-sahabat yang ada nombor saya mungkin dia share nombor dengan kawan dia. Jadi dalam keadaan ni lah orang dah tak tahan, tak berperhati, orang tak tahu nak buat apa. Mungkin itulah yang Tuhan telah lintaskan dalam fikiran dia. Meskipun makhluk ni kan, pukul 2 telefon aku kadang-kadang. Bila telefon tengah malam berbunyi, Kak Fakun angkat tak? Mesti angkat kan. Especially kita akan fikir emergency kan, anything happen. Terutamanya orang dekat dengan kita lah, family kita ke, kawan-kawan ke kan. So kita angkat. Bila angkat tu tengok nombor tu tak kenal. Saya ni pula kalau nombor tak kenal tu saya angkat juga Tapi kalau saya tengok lain soalan-soalan tu, saya kata minta maaf kan, saya tak boleh teruskan berbual sebab saya tak ada kaitan dengan saya kan. Kalau tak tu pun nak kena hikmah juga tu. Dia apa hal dia telefon orang tengah malam kan. Tak boleh lah. Soalan keadaan sekarang ni kita sebagai kaunselor ni saya kena bersedia anytime. Jadi bila angkat tu tengah malam 2.30 tu, dia kata Ustaz nak tidur ke? Tak dapat nak tidur sebab telefon berbunyi. Minta maaf lah Ustaz saya ganggu Ustaz pula Ustaz buat apa tu? Dia boleh tanya aku buat apa tengah malam. Tanyalah orang yang kita kejut tengah malam ni dia buat apa kan. So jawapan saya, relax aja. Awak tanya saya buat apa, saya sedang bercakap dengan awak lah dan mengangkat telefon. Sebab saya dengar telefon bunyi dan awak nak bercakap dengan saya. Silakan. Maaf lah saya ganggu tak tidur kan. Tak apa, daripada saya nyenyak tapi awak terganggu lagi, berdosa saya. Allahu Akbar katanya kan. Apa yang nak di-share dengan saya tu? Tak boleh saya share sikit je Ustaz. Sikit-sikit pun sejam Fakrul. Sikit-sikit pun sejam. Sikit tu. Jadi kadang-kadang inilah masa Tuhan menguji kita. Kita yang tenang, kita yang lapang, kita yang mungkin sedikit persoalan-persoalan hidup ni, bagilah telinga kita, cuping telinga kita tu untuk mendengar apa yang nak disampaikan. Jadi saya yakin dekat Jawi pun ada akrab. Jadi akrab-akrab kau jangan nyenyak-nyenyak. Time musim COVID ni akrab. Kau kena bekerja, kena tolong, kena beri outlet pada kawan-kawan. Okay. So depression, kemudian eczema, ada skin disorder, maknanya kulit-kulit kita ni pun dia akan reflect kepada kita stres tadi kan. Kalau orang dapat eczema, orang dapat macam pimples, jerawat, semua itu semua adalah clue-clue ataupun ciri-ciri kita dalam keadaan stres. Tapi stres terkawal lah kan. Post traumatic stress disorder, ni lagi. Bila post traumatic stress disorder ni, kita akan dapat OCD contohnya. OCD ni bukan ketua balai, tu OCPD. Ni OCD ni adalah OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Maksudnya kita mempunyai daya keyakinan diri yang sangat rendah. Orang OCD ni dia kalau buat sesuatu berulang-ulang. Kalau melihat semayang tu, daripada imam angkat takbir sampai imam beri salam, dia tak sesudah lagi ambil semayang. Itu OCD. So benda ni ciri-ciri menunjukkan kita stres. Stomach ache, ulcer, dapat ulcer perut, heart disease, sakit hati mulut lain, sakit hati yang sakit tu lain, dan asma. Okay, next. Ini semua adalah simptom-simptom stres dalam bentuk fizikal. Cuba kita tengok stress performance connection ni kan. Kalau stres kita rendah, kita punya performance tinggi. Nampak tu? Bila stres rendah, low, performance kita akan high. Betul lah kan? Bila kita tak ada sangat stres, gaya pencapaian kita akan meningkat. Tapi kalau stres kita tinggi, performance kita akan jadi rendah. Jadi dua benda ni mudah untuk nak faham. So kenapa kita jadi macam ni? Sebab kita ada perkara yang kita mesti lalui. So yang lalui itulah yang nak kita belajar ni, supaya dia tidak akan menjadi daripada low jadi medium jadi high. Okay, daripada low tu cuba tengok gambar orang tu. Tidur terganggu, kemudian alertness kita, maknanya tumpuan kita pun dah tak dapat dilakukan dengan baik kan. Kemudian anxiety dah berlaku, disorganization, tu dah teruk dah tu.
dah tak boleh nak organize, tak boleh nak urus diri dah kan. Pergi pejabat pakai seluar pendek, alhamdulillah okey lagi daripada tak pakai seluar langsung. Saya pernah lah jumpa orang macam tu, saya tak tahu dia macam itu sebab sekarang ni nampak orang macam okey je tau, physical okey. Tapi rupanya bila bercakap tu baru tahu dia tu tak stable. Kan? Satu masa tu saya pergilah kedai nak beli nasi lemak, masa tu dekat Singapura kan. Datanglah seorang lelaki, dia tanya soalan. Dia kata, kerja apa ni? Sebab dia masa tu pakai songkok, mengajar kan sekolah agama pakai songkok lah. Ustaz ya Ustaz katanya. Dia kurang lah, tak panggil Ustaz pun tak apa kan. Panggil saya Azman pun okey. Ustaz lah, tanya Ustaz boleh katanya. Nak tanya apa kan? Kalau soalan panjang, boleh kita bincang lagi. Kalau soalan pendek tak apa. Saya tunggu je nak bagi jawapan kepada soalan tu. Apa hukumnya? Orang pakai baju, pakai tie. Semayang pakai baju, pakai tie. Dia kata. Nampak normal je soalannya kan? Pakai baju, pakai tie. Dia kata, harus tak ada masalah sebab dia masih menutup aurat. Yang penting dia menutup aurat. Tapi dia tak pakai seluar katanya. Lepas tu dia lari. Tinggalkan aku. Kawan saya kata, menggelakkan saya. Rupanya orang tu, see well. See well. Bijak soalan. Bijak soalan Tapi rupanya soalan dia tu see well. See well tahu. Orang bilang cakap say well. Tapi orang pun cakap see well. Merek gitu kan. Mungkinlah ada gangguan pemikiran. Jadi hari ni dah ramai dah orang bercakap seorang. Bercakap seorang kalau telefon sangkut kat telinga tak apa. Dia bercakap seorang tak ada handphone. Kemudian kejap gelak, kejap nangis, kejap marah. Tu dah sampai ke makam yang tinggi lah stres tu kan. Okay, next. Jadi kita ni nak kena ambil inisiatif yang itulah kan. Keadaan tidak selesa dalam diri seseorang yang biasanya berkait dengan emosi dan mental akibat daripada peristiwa dan perkara yang negatif yang dihadapi dalam kehidupan. So any event dalam hidup kita ni, cara kita menerima tu yang penting. Contoh ni, hari ni apa yang berlaku pada anak-anak SPM? Budak yang mohon UPU akan dapat lari tak masuk universiti ke, tak dapat ke, macam mana kan? Kalau sangat stres untuk dapatkan apa yang kita impi dan idam-idamkan, bila dapat, alhamdulillah. Katalah tak dapat, kata kita nak pergi ke overseas. Kerajaan pun fikir-fikir juga nak hantar budak ke overseas sekarang ni. Kalau subjek-subjek tu ada kat Malaysia, kau belajar kat Malaysia je lah adik. Kan? Sekarang ni overseas ni pun dah keadaan tak stable ni. Pun mak bapak pun jadi 50-50 nak hantar anak pergi overseas kan. Kalau nak belajar account, kat sini pun ada pakar account, accountancy. Nak belajar psikologi, kat sini pun ada bidang psikologi. Yang betul-betul tak ada tu pergilah cari. Tapi kalau ada kat Malaysia ni, maknanya Malaysia dah mampu jadi negara yang memberi pendidikan tinggi. Kan? Cuma kalau sekali tak dapat keputusan tu, kalau kita tak ada coping skills yang bagus, mesti pas menonggeng tu tak? Menonggeng-nonggeng, menakut-menakut, menjarap-jarap, terjoget-joget, tololololong jadinya. Tapi kalau tak dapat tu, mesti ada kemah, betul tak? Kan? Dan dululah anak saya yang pertama gitulah. Urusan UPS ada tak apa bagus. Jadi dia pun terpisah dengan kawan dia tu, nak masuk sekolah-sekolah asrama penuh. Dia kata, sedih ke tak dapat sengkang? Sedih lah tak pergi asrama penuh katanya. Baguslah tak pergi asrama penuh. Kalau pergi pun dah penuh. Pergi asrama kosong mesti dapat kan? Cari sekolah, dapatlah satu sekolah kampung. Dia kata nak duduk sini ke? Orang Kuala Lumpur lah, sebab kalau saya kan duduk Kuala Lumpur dulu. Nak duduk kampung ke katanya? Kampung kan segar, kampung kan bersih udaranya, kampung kan sehat kan? Saya as a parent kena bagi motivasi kepada dia pula. Duduk sini dulu, tengok macam mana kan? Rupanya daripada menjerit-jerit, melolong mula-mula seminggu nak masuk sekolah tu, hari-hari tu datang ambil, kita pun nak kena sabar, nak kena cekal, nak kena kakak telinga, lama-lama sampai juga form 5. Sampai form 5, apa doa cikgu pada awak? Awak akan berjaya dalam hidup awak, insyaAllah. Kan? Doa cikgu tu sangat makbul kan? Akhirnya sekarang, apa yang kita belajar daripada ujian Allah?
Sebenarnya Allah dah rancang. Ha? Wallahu khairul makirin. Wa makarallahu khairul makirin. Rancangan Allah itulah yang sebaik-baik perancangan. Kita nak macam ni tapi Allah dah rancang macam ni kan. Dan perancangan Allah tu adalah paling sempurna. Dan Allah tahu. Jadi insya-Allah kita kena berlapang dada, kena buka fikiran, kena yakin bahawa apa yang berlaku itu adalah apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah ada kebaikan di sebaliknya. Okey, next. Jadi dah faham kan? Stres ni benda yang mengganggu kita. Jadi kita jangan bagi benda-benda ni mengganggu kita secara berlebih-lebihan sebab dia akan menyebabkan kehidupan kita menjadi semakin worse and worse and worse. Bila kita dah terganggu, kita dah stres tu adik-adik, macam kat universiti 2 orang lah gitu kan, meninggal dunia akibat terlalu stres. Saya pun boleh kata tak hari ni Ustaz Fakul Razi online dengan berbagai pihak termasuklah guru-guru di sekolah sebab guru-guru pun tension dengan PDPR ni, apatah lagi ibu bapa sebab mak bapak kena jadi apa? Jadi pengetua, jadi guru besar, jadi guru disiplin, jadi guru PJK, guru pendidikan seni, jadi guru bahasa Arab, jadi guru pendidikan Islam. Padahal parent-parent ni bukan ada pun ilmu tentang pendidikan Islam. Ada tu WhatsApp saya, Ustaz ini kalau Jawi ni bunyinya macam mana? Dia hantar kat saya, dia kata Bara dal ain waw ha. Saya pun tanya dia, awak ingat tu bunyinya macam ni? Tu baca dulu. Berdenguh katanya. Berdenguh kau. Berdenguh lah kau situ. Kalau dia ngajar dia, Nabi SAW berdenguh. Budak pun heran, berdenguh apa mama? Berdakwah. Aku cakap bukan berdenguh. Nampak? Jadi mak bapak pun tension, anak-anak pun tension. Jadi kita ni jangan terlalu menyebabkan perkara itu daripada dapat sedikit langsung tak dapat apa-apa. Saya pun pesan pada guru-guru, kalau anak-anak yang nampak dia lah 50-50 aja PDPR ni, cikgu bagi cara yang lain lah untuk bantu dia. Mungkin pagi-pagi 8.30 tuan anak aku tak tahu tu tengah berlengkor lagi tu lah anak konda tu dalam diri. Bukan senang nak bangun, tetap dah tidurnya lewat kan. Jadi kelas pagi memang akan ada masalah attendance cikgu. Cikgu kena siapkan video ke ataupun bagi modul ke untuk dibuat selepas dia bangun tidur kampus dulu contohnya. At least kerja tu buat dan bagi masa untuk kerja tu disiapkan. Jangan cikgu bagi sekarang, aku nak sekarang. Tu kat sekolah boleh, budak tak boleh lagi. Sekarang ni dia off dia punya kamera, dia off dia punya, cikgu nak cakap apa. Pemjerit dah keluar telefon, budak buat tak tahu. Jadi lepas cikgu yang stres, cikgu yang tertidur depan komputer. So benda yang kita kena hadap. Okay, next. Jadi kita kawal lah benda ni, masing-masing kena tahu macam mana nak urus. Okay, ni cakap orang putih lah. Condition of feeling experience when a person perceive that demands exceed the personal and social resources the individual is able to mobilize. Maksudnya kalau kehendak kita tu melebihi daripada kemampuan, dia akan menyebabkan tekanan. Kan? Kalau anak tu tak boleh, maknanya jangan streskan dia dulu. Bantu dia takat yang dia boleh dulu. Masalahnya dia bukan tak boleh. Dia pemalas. Palaso katanya. Tahu palaso? Palaso ni pemalas nak mampu. Orang kata tu palaso tu pemalas nak mampu. Kan? Atas pula pemalas. Kan? Dia ni bukan tak pandai. Tapi bingai macam bapak je. Tak pasal-pasal kau bingai macam bapak ni sekali. So, kau rasa tahu kau bingai tu apa? Bingai tu bengong. Ayah bengong, tok bengong. Satu keturunan bengong. Sebab apa membengongkan dia? Jadi maksudnya ikut kemampuan. Jangan high expectation. Nanti dia boleh jadikan kita stres. Okay? Ini Pakcik Lazarus ingatkan, jangan melebihi daripada kemampuan itu. Tahap by tahap, fasa by fasa. Okay, next. Saya ni pukul berapa Ustaz? Sampai pukul berapa? Kita sampai pukul 11. Lepas tu ada soalan. Sampai pukul 11 je. Ya Allah, banyaknya lagi slide aku ni. Sempat pukul 11. Memahami stres ni, tekanan ni. S equal P lebih daripada R.
Betul. Stres berlaku apabila tekanan, pressure melebihi sumber resource yang ada. Maknanya stres tu berlaku sebab tekanan tu melebihi sumber yang ada. Ha, tak boleh. Kenapa tak boleh? Okay? Tak mampu. Kenapa dia tak mampu? Contohnya. Kan? Ada anak, dia bijak matematik tapi dia kurang seni. Ada anak, dia emotion quotientnya bagus tapi stool quotientnya tak bagus. Ada anak, intelligent quotient, IQ, intelligent quotient, mana kecerdasan akal dia, itu budak yang jenis belajar, betul tak? Budak yang akademik. Kau bagi apa saja pun, kelas A semua menjadi. Tapi kelas budak yang hujung, bukan saja tak jadi, mereka jadi-jadian. Puak-puak jadi-jadian. Tetapi kalau suruh angkat buku cikgu, kemas kelas, angkat meja, dia orang nombor 1. Berbanding dengan budak-budak kelas pertama. Dia jawab apa dengan cikgu? Saya datang sekolah bukan angkat meja. Siapa nak bayar gaji saya angkat meja ni? Nampak? Orang pandai dengan caranya, orang kurang pandai dengan kelebihannya. Di semua itu ada hikmah. Sebab itu kita terima seadanya. Kalau suami saya ni, suami kita ni jenis yang tak ngerti menolong ke dapur, tapi kau tengok dia punya kelebihan apa. Dia ni alhamdulillah pula tak ada main betina, Ustaz. Okey. Tapi suka main handset, suka main game. Kalau saya nak suruh telan je dia handset tu katanya. Maknanya ada kelebihan, ada kekurangan. Okey, next. Jadi stres tu ialah tekanan tu melebihi daripada kemampuan. Apabila keperluan melebihi keupayaan individu, tengok tengah gambar tu, dia geram dengan apa benda tak dalam komputer tu, nak ditembaknya komputer tu. Kalau komputer tu dah tertembak, hancur lah Kak. Langsung kau tak ada laptop dah. Kau nak buat kerja macam mana? Peribahasa orang Melayu apa? Marahkan nyamuk, bakar kelambu. Kan bengong. Kau marahkan nyamuk, nyamuk tak lari. Kau bakar kelambu. Lama-lama dengan kau terbakar. Jadi maknanya tak boleh gunakan emosi semata-mata, kena juga gunakan akal. Akal tu mesti yang waras, mesti yang stabil, bukan akal yang bingung, akal yang bingai. Dia mesti benda yang boleh membantu kita untuk berada dalam situasi yang dapat mengurus. Okay, next. Okay, seterusnya, memahami tekanan, okay. Punca stres itu bukan dari tekanan mental semata-mata, bahkan punca tekanan itu sebenarnya berpunca dari kecelaruan dan kelemahan hati, roh, nafsu dan akal. Ini dari perspektif agama lah ya. Kalau kita bercakap dari sudut keagamaan, perspektif Islam, maknanya ada kecelaruan dan kelemahan hati ni, hati kita ni kan. Qalbun, roh kita. Orang barat dia boleh bincangkan soal emosi, soal kognitif dan soal kita kata nafsu tu arousal. Maksudnya boleh bincang, mereka buat kajian dari segi emosi, pemikiran dan juga tingkah laku. Tapi mereka tak boleh kaji roh. Betul lah, bukan dia saja, kita pun. Allah ingatkan Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil ruh. Wahai Muhammad, kalau tanya tentang roh, qul min amri rabbik, katakan ini adalah urusan tu Tuhan. Tapi roh itu boleh dipahami dia sebagai satu entiti yang ada pada diri kita manusia. Kalau roh itu sakit, roh itu tidak sihat, roh itu ada masalah, maka seluruh jasad akan ada masalah. Jadi ini kita baca. Kelemahan hati menyebabkan rapuhnya hubungan individu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan hidupannya disempit seolah-olah tak ada jalan keluar dari setiap inci masalah. Okey. Ramai klien yang telefon saya, dia kata, rumah tak ada beras, rumah tak ada makanan, rumah tak ada apa. Okey, tenang. InsyaAllah Allah sedang uruskan dan kamu kena menguruskannya. Betul tak? Macam mana ni Ustaz? Saya hari ni tak makan lagi. Semalam dah makan belum? Dah, hari ni je belum tak makan. Semalam dah makan kan? InsyaAllah hari ni makan, besok kau makan. Okey. Saya ada nombor yang boleh dihubungi. Cuba hubungi nombor ni. Kalau tak dapat juga, nanti beritahu saya semua. Kan ada ikhtiar lah, betul tak kan? Takkan ada Ustaz nak meliput semua-semua kan? Telefon, Ustaz saya tak ada kredit. Yelah tak apalah, kau tipu aku pun aku terimalah tipu kau. Sebab kerja aku menolong.
Jadi saya pun telefon, orang kata, okey, tak apa, sebentar lagi kita akan hantar ke rumah dia. Ikut alamat yang Ustaz bagi. Allah dah ajar dah ya. Bila kita ada persoalan, kita ada sesuatu yang kita hadapi di kehidupan, jalan keluarnya dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Ayat ni banyak orang sebut dia sebagai ayat apa? Ayat 1000 dinar. Saya ni cari jugalah kenapa dinamakan ayat 1000 dinar. Tak jumpa Ustaz. Ustaz kalau jumpa beritahu saya. Kenapa dinamakan ayat 1000 dinar? Siapa yang bagi nama ayat tu 1000 dinar? Tak ada dalam hadis, apatah lagi Quran kan? Rupanya ayat ni surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Allah kata, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, lahu baginya makhraja, jalan keluar. Satu, Allah bagi poin yang pertama, yang penting, wa may yattaqillah. Barang siapa yang takut ataupun yang membentengi diri kerana Allah, Allah bagi di jalan keluar. Jamaah nak cakap macam COVID ni lah kan. Ialah dari sudut kesihatan macam-macam kajian dan juga dapatan ya. Tapi dalam masa sama ada benda yang kita kena belajar bahawa Allah nak kita semua ni kembali ke jalan takwa. Sebenarnya itu yang nak dikendaki. Mesti ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tu siapa punya pinggan mangkuk dah terlalu. Wa yarzuqhu. Maknanya bila kita bertakwa, dia akan kurniakan min haitsu la yahtasib. Dia akan kurniakan sesuatu yang kamu tidak jangkakan. Kemudian poin yang kedua, Allah jawab lagi. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang bergantung dengan Allah. Allah nak kita ni bergantung dengan Allah, bukan dengan makhluk. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dia yang mencukupkan, dia yang menyempurnakan, dia yang memberi. Percayalah. Jadi akak lepas dapat boreh ni, banyak-banyak bersyukur pada Allah. Mari kita berdoa semoga Allah permudahkan urusan kita, insya-Allah. Apa yang akak dapat ni bukan daripada NGO, daripada kerajaan, daripada saya semata-mata, tapi ini semua adalah daripada perancangan Allah SWT. Dan bersyukur adalah kita melakukan apa yang Allah suka kita lakukan, iaitu solat, doa dan ikhtiar. Mesti ada jalan keluar. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah itu baligh, mencukupkan, menyampaikan amri segala sesuatu. Qad ja'ala Allah, sesungguhnya Allah menjadikan sesuatu itu likulli syai'in qadara. Sesuatu itu dengan kadar yang telah ditentukan. So sebagai orang Islam, kita belajar kadar itu ada dua. Qadar dan qadar itu ada dua. Qadar yang pertama qadar mubram, kedua qadar mu'allaq kan. So belajar dengan Ustaz Fakhrul Razi lah. Saya kaunselor, saya tak pandai nak ngajar gitu kan. Jadi maksudnya cari apa yang disebutkan takdir mubram dan takdir mu'allaq kan. Hati yang baik mempunyai unsur yang sangat halus, latifah, ketuhanan rabbaniyah dan kerohanian ruhaniyah. Maksudnya bila hati kita tu hati yang sihat dari sudut kacamata Allah, hati itu akan ada sifat rabbaniyah. Apa-apa yang berlaku, kita kaitkan, kita kembalikan kepada Allah. Apa-apa terjadi sebenarnya datang daripada pentarbiahan Tuhan kepada kita, insyaAllah. Okay, next. Dah masuk sikit-sikit lah tu dari struktur bagaimana kita menangani stres itu. Terdapat stres yang positif atau stres yang negatif. Stres positif menolong kita untuk menumpu, memberi fokus serta menggalakkan kita mencapai matlamat dan prestasi yang maksimal. Stres positif ni dinamakan eustress. Maksudnya dia memberi impak yang baik kepada kita. Contohnya apa? Kita tengok contoh. Yang kedua, stres negatif menyebabkan kita menjadi terdesak, kemerosotan fizikal seperti sakit kepala, sakit jantung. So bila kita distress, benda-benda lain tu tidak dapat dihadapi dan diuruskan dengan baik. So stres ni bukan saja tak baik, tapi juga ada yang baik untuk kita. Contohnya adanya peperiksaan, barulah nak kita bertubuh.
aku kan. Kalau tak ada peksa, dia orang sambil rock. UPKK, UPSR tak ada, menjerit dia orang. PT3 tak ada, menjerit anak aku. Ya Allah, bukan menjerit tak suka peksa ada, menjerit peksa suka, peksa tak ada. Kan, tak payah baca buku. Jadi maksudnya, ada benda yang memberi kesan kepada individu. Okay, next. Apa dia contoh stres negatif dan positif ni, kan? Satu keadaan di mana individu tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku serta mengganggu kesihatan individu tersebut, kan? Distress. Kalau you stress, keadaan di mana individu tak menyesuaikan diri. So dia kata kunci dia, yang distress tak dapat menyesuaikan diri, yang you stress dapat menyesuaikan diri. Okey. Contohnya apa? Mari kita tengok contoh dia. Kalau contoh you stress, contoh yang baik. Okay, next. Contoh yang baik ni apa? Macam perkahwinan. Perkahwinan ni good stress. Ataupun you stress. Seronok tak kahwin? Bila saya pergi ceramah berhadapan dengan peserta, bertanya, seronok tak kahwin? Akak seronok tak kahwin tak? Abang seronok kahwin? Semua jawab, seronok katanya. Muka pun dah tahu tak seronok. Jawab pun seronok. Seronok. Patutnya orang yang seronok, dia tak jawab seronok. Dia jawab 2 ronok, 3 ronok, 4 ronok, meronok-ronok. Baru betul-betul seronok. Kalau seronok, orang Terengganu kata se tu apa? Satu je. Satu je seronok. Orang tidur je seronok. Orang lain tak seronok langsung. Apa Ustaz? Sekali seronok je lah. Seronok. Sekali je. Satu je seronok tau. Orang lain tak seronok. Perkahwinan dan perceraian, contohnya bad stress tu perceraian. Dia boleh bertukar. Kadang-kadang perkahwinan tu boleh jadi bad stress, perceraian tu boleh jadi good stress. Ada klien saya, dah bertahun-tahun, kena sepak terajang, kena maki, hamun, berbakul-bakul dengan lelaki. Bila dia proceed kes ke mahkamah, permohonan pasrah dia diluluskan oleh hakim, sujud syukur dia Ustaz. Alhamdulillah saya dah bercerai dengan suami saya, katanya. Datang dia pejabat saya. Ustaz, terima kasih Ustaz dah ceraikan saya. Bila pula aku ceraikan kau? Aku tak ada kaitan perkahwinan pun dengan kau ni. Maksudnya, Ustaz tolong saya sampai ke mahkamah. Ustaz bagi statement, Ustaz jadi jadi saksi. Jadi saya dah dapat apa yang saya doakan. Ya Allah makbulkan, saya dah bercerai dengan suami saya. Nampak? Memang percaya itu aqadu halal Allahi at-talaq. Allah tak suka talak tu. Tapi ada masanya mohon cerai. Kalau kamu dah tak boleh hidup dalam aman, sejahtera, bahagia ke tak? Cerai lah kan? Itu jalan keluar yang Allah bagi. Okay, next. Jadi perkahwinan boleh jadi benda yang tak seronok, perceraian boleh jadi benda yang seronok. Okay, seterusnya. Jenis tekanan ni banyak, tekanan mental. Tekanan mental. Kalau mental tak apa. Tekanan emosi, tekanan pembelajaran, tekanan kerja, tekanan persekitaran. Tekanan mental ni, inilah akal kita ni tekanan. Directly dia akan mengganggu pemikiran kita. Emosi kita terganggu, tertekan, so unstable emotionally. So kita akan jadi orang yang tadi itulah anxiety, sedih, orang yang kecewa, orang yang tidak ada lagi harapan. Tekanan pembelajaran hari ni, anak-anak kita PDPR, cikgu kena sediakan bahan, cikgu kena hantar laporan, pukul 5 cikgu kena hantar kedatangan, budak tak buat kerja sekolah. Allahu Akbar. Kemudian tekanan kerja, hilang kerja, tak ada kerja, cari kerja tak jumpa-jumpa, ada kerja tak boleh pergi kerja. Tengok. Tekanan persekitaran, jiran tetangga, anak beranak, adik-beradik. Ya Allah. Stres. Apa nak jadi dalam hidup ni? By hook and by crook. Ulang lagi sekali. By hook and by crook, you must face it. Or you leave it. Kan? Okay. Ni sama je tadi. Teruskan. Maknanya bila low stress, maknanya kita akan dapat uruskan sesuatu dengan baik. Ini satu dapatan ya. Kata faktor wanita Malaysia memiliki tekanan perasaan katanya. Yang pertama terlalu berusaha menjaga hubungan dengan pasangan. Percaya kat suami. Betul, bagus lah tu. Tapi sekarang ramai dah memang tak percaya kat lelaki. Bila saya tanya, berapa persen percaya kat suami?
Dapat 2% untung Ustaz katanya. Dapat 2% untung. 2% tu untung kalau aku percaya kat dia Ustaz. Tak percaya, saya dah percaya dah yang perempuan memang tak percaya pada lelaki. Saya pergi dekat kabel SP, kebetulan saya ni baik dengan kabel SP, saja nak tengok, bukan nak tengok duit dia orang. Nak tengok penama. Orang perempuan dia letak nama, penama tu siapa? Ya Allah, Ustaz Fakul Razi. Seko tak letak nama lelaki. Semua letak nama anak. Dia kata, kenapa tak letak nama suami? Tak boleh percaya makhluk tu. Kalau kita mati habis duit kita diambil dia betina lain. Katanya. Allah buruk kepala otak orang perempuan ni kan. Apalah salah duit yang kau tinggalkan tu kau beri kat suami untuk dia meneruskan kehidupan, menjaga anak-anak. Kalau itu tak apa, tak takut perempuan tu yang dapat. Tak kau yang dapat tu nama sedekah kak. Apa salah kak sedekah? Kan nak pakai duit lagi kolam kubur tu. Tak nak pakai duit lagi dah. Tak lah. Saya beri anak saya. Kan? Maksudnya, kalau terlalu lah mengharapkan perhubungan itu tanpa membuat satu persediaan, unpredictable event, adalah suami ada perempuan lain ataupun suami selingkuh, suami khianat, bila berlaku akak tergolek-golek, akak jadi unstable. Itu kena ada 1-2% kemungkinan itu akan berlaku. Mengambil serius persepsi orang lain terhadap diri dan keluarga. Kita selalu memikirkan persepsi orang. Nanti orang cakap apa? Nanti apa pula pandangan orang? Asyik fikir orang. Kita ni kena bahagikan diri kita dulu sebelum kita membahagikan orang lain. Bekerja kuat untuk mendapat pengiktirafan majikan. Workaholic. Ada juga jenis perempuan yang bekerja siang, malam, pagi, petang sehingga meninggalkan rumah tangga, rugi. Pesanan saya ni bukan untuk perempuan saja, untuk lelaki pun sama juga. Ada suami yang workaholic. Workaholic tak mengesahkan rumah tangga. Pojok. Dah lama meninggal. Padahal mumpuk. Duit yang berlipet-lipet tu tinggal macam tu saja. Jadi kerja is kerja, tapi kerja tu jangan sampai menyebabkan kita hilang perhubungan dengan kehidupan yang normal. Okay? Terlalu serius pelajaran anak. Kalau mak yang ngajar, kau sabarlah. Bos tu kan A ni. A kocik macam mana? A bosan macam mana? Malam tadi dapat satu WhatsApp kat Happy tu. Orang tu. Mak sampai cakap India anak tak pandai matematik. India paling orang nyala pada tu. Ada loti cakap Melayu tak faham, cakap India tahu. Kan? Jadi stres. Budak tu tengok, ya mak, siapa yang stres ni? Saya tu mak. Mak yang stres. Okay, next. Jadi dah tanah tapi tak semestinya betul. Sistem tekanan ni kalau dari segi emosi kita jadi letih, suka nak tidur, kurang selera makan, kurang keinginan seks, dia affected kemudian sakit kepala, hilang fokus, daya ingatan kita makin menurun, maknanya kita tak ingat, lupa. Itu pun tanda-tanda stres. Lemah fizikal dan mental, kemudian psikologikal kita sensitif, terigu, cepat marah, quick tempered. Quick tempered ni pun nak kena pergi kursus juga tau. Anger management namanya, menguruskan marah. Sebab marah tu bukan tak boleh, tapi kalau marah-marah tu jadi masalah lain. Okay, pendiam. Kadang-kadang orang stres ni dia jadi silent. Dan kadang-kadang orang tu silent, dia bukan stres. Memang personality dia macam tu, dia introvert. Dia tak kena nak cakap, dia tak pandai nak cakap. Ataupun cakap dia perlu. Jadi kau jangan stres pula. Bang, dengar tak orang cakap ni. Cakap je lah, apa masalah kau? Bang, kau kerang kan? Kau command, main zuhur jemaah. Bagus kan? Kemudian spiritual rasa bersalah. Ini penting ni. Kita spiritual ni bukan agama saja. Spiritual ni adalah benda yang bersifat spirit diri kan. So dia ada boleh melibatkan kita menjadi apa? Self blaming yang tinggi, menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri ni bahaya tau. Sebab saya dah jadi macam tu. Ni self blaming yang akan merosakkan diri kita kan. Okey, self talk negatif. Self talk negatif. Maksudnya cakap cara negatif. Aku ni bodoh, aku ni tak pandai. Aku ni
tak cantik, aku ni tak macam orang lain. Bahaya. Dia akan menyebabkan kita semakin stres. Sampailah ke saat ataupun kita tengok orang macam ni, bila spiritualnya dah makin menurun, so suicide. Dan niat nak bunuh diri. Ramai dah tuan-tuan saya ni kadang-kadang dapat lukisan daripada anak-anak kan. Gambar pisau, ada tulisan darah di ujungnya. Takut dah tengok kat sekarang ni kan. Jadi Kementerian Kesihatan pun dah nasihatkan kita semua supaya peristiwa ataupun berita-berita tentang suicide ni, bunuh diri ni jangan diwar-warkan sebab dia jadi copycat nanti. Dia jadi orang meniru. Dan orang kata okey. So maknanya itu cara yang mudah untuk dilakukan. Pernah satu ketika 3-4 tahun yang lepas, tuan-tuan kalau ingat lagi, satu remaja masukkan dalam Instagram kawan dia dan dia minta kawan-kawan dia vote, makna undi. Aku ni tengah tension, aku ni tengah kecewa, aku ni tengah stres kan. Apa yang aku nak buat? Life of death. Hidup atau mati. So kawan-kawan dia kata payah-payah kau mati aja senang. So ramai yang jawab mati. Akhirnya remaja ni membuat keputusan berdasarkan vote kawan-kawan tu dan dia terjun daripada tingkat 3 rumah dia. Nampak? Very simple today. Jadi ini yang kita khawatir. Jadi apa yang kita boleh buat, ni yang kita nak belajar sikit. Okay, next. Jadi simptom-simptom ni kalau ada, make sure. Okay. Ni punca-punca tekanan dalam pekerjaan. Kalau kita yang bekerja ni, deadline. Kita tahu bos kita pun ada KPI. Tapi bos kena sedar. Kadang-kadang bila terlalu banyak kerja yang bertimpa-timpa, staff jadi stres. Dia orang tak ada kesempatan nak buat satu-satu perkara dalam jurat masa yang diberi. Kan? Betul kita nak kejar KPI kita tapi orang lain pun kita kena ambil perhatian. Dia tanggungjawab tapi tanggungjawab tu tak boleh dibomokkan. Tanggungjawab tu mesti difahami dan dilakukan bersama kalau boleh. Tak ada penghargaan. Ada ramai staff mengadu dia kata saya buat apa-apa pun bos kan tahu apa pun bukan pandai nak appreciate katanya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak menggunakan orang, kita kena belajar apa itu orang. Mereka itu bukan orang-orang. Mengurus secara manusiawi, bukan mengurus secara roboti. Hilang kerja. Ya ada staff saya, bukan staff saya, ada staff kita dia kata susah saya berhenti kerja. Berhenti kerja tu untuk keputusan yang baik mungkin apabila awak sudah ada pekerjaan yang lain. Bila ada persediaan yang lain. Tapi kalau berhenti kerja tanpa ada persediaan, dikhawatiri akan menambahkan masalah kita. Okay. Perubahan organisasi. Mungkin ditukar tempat kerja, dapat jumpa bos yang baru, yang lagi saka puaka itu. Siapa lagi? Macam mana? Kan? Okey. Next, teruskan. Jadi bila kita lihat perkara ni berlaku, dia boleh menyebabkan kita jadi tak stabil. Selain daripada pekerjaan persekitaran, bunyi boleh jadi stres. Bunyi apa? Bunyi mulut isteri. Boleh jadi stres. Bunyi kentut laki. Ada klien, masalah dia suami terkontut. Terkontut dia ucap. Kau jap terkontut, makan terkontut, tidur terkontut, tengok TV terkontut, main handset terkontut. Kau jap kontut. Banyak angin dalam perut itu kak. Cuba akak pijit perut itu. Nak pijak perut itu tak dapat pula katanya. Kan? Jadi maksudnya nak beritahu bahawa bila kita sebut tentang keadaan itu, dia boleh menjadi tekanan kepada orang lain. Terperangkap di jalan raya, orang ramai. Kalau kita jenis tak boleh jumpa orang ramai, janganlah pergi jumpa orang ramai, betul tak kan? Macam pergi pasar malam. Balik stres. Kau pergi tak bersuruh. Tak pergi stres. Macam mana? Fisiologi sakit. Sakit ni bagi orang beriman, dia adalah satu nikmat. Tapi bagi orang melihat sakit itu sebagai satu hukuman dan satu pembalasan,
dia akan mendatangkan tekanan. Kalau sakit, contoh, masuk hospital. Kalau suami sakit, isteri jaga tak? Oh, ramai isteri yang tak balik rumah, duduk jaga suami. Cuba isteri sakit, suami jaga tak? Kak, suami jaga tak? Tak dijago kita Ustaz. Jago-jago katanya. Jago apa? Jagolah tengok. Dah meninggal kau belum rumah ni kan? Yang isteri pagi-pagi dah sampai bawa mangkuk tingkat. Macam lauk yang suami tu nak makan, masak. Tu pun curuk-curuk dalam kain. Takut nurse marah. Yang suami datang ward isteri bukan cepat-cepat. Lewat-lewat. Tinggal 10 minit lagi waktu melawat nak habis baru sampai Ustaz. Itu pun berdiri hujung pintu bilik ward tu tengok kita. Bergorak lagi. Hidup. Ingatkan dah meninggal. Jadi ini ada sesuatu yang kita belajar di situ. Hari ni orang jaga kita, besok kita jaga orang tu pula. Okay. Perfectionism. Kognitif. Kalau kita terlalu perfectionism ni maksudnya terlalu nak sempurna. Terlalu nak cari kesempurnaan. Negative self-talk. Tadi, personality individu. Tengok kita ni jenis orang apa. Kalau datang jumpa kaunselor, cubalah minta ujian personality. Dia banyak. Kalau yang ujian personality very simple, biasanya saya bagi color personality test. Personality ujian personality warna. Maknanya warna ni simple je. Kalau soalan tidak, dia dapatlah scoring. Lepas skor tu nanti kita akan cerita apa yang dia dapat daripada ujian yang dijalankan. Kalau sekiranya dia dapat warna kuning, kuning artinya adalah orang yang in order, conservative, orang yang disiplin. Kalau orang tu dapat warna biru yang tinggi, yang domain, dia adalah orang yang lebih emotionally sensitive, empathy, simpati yang tinggi. Seorang yang dalam hati ada taman. Okay, walaupun lelaki. Kalau seorang isteri tu dapat warna hijau contohnya. Jadi warna hijau banyak gunakan pemikiran. Dia kurang perasaan, dia punya pemikiran. Orang macam ni sesuai dia duduk di pentadbiran. Tapi di pentadbiran pun kalau tak ada biru pun payah juga. Kasi fikiran dia je betul, tak ada perasaan langsung makhluk ni. Semua kan salah, dia je yang betul. Salah juga organisasi. So keempat-empat warna ni kena ada. Sama ada kuning, hijau, biru dan satu lagi agaknya warna apa? Ada apa? Kalau jengking, mana ada kalau jengking? Satu lagi adalah warna jingga. Warna jingga ni orang yang tak boleh duduk diam, orang yang kreatif, orang yang outdoor, orang yang banyak idea. Kalau dia duduk dalam sebuah organisasi, kat pejabat, ni jadi langau atau langau. Dia tak duduk diam. Kejap pergi pot orang tu, kejap berburak, kejap sana, kejap sini. Langau ni kalau tak ada kat pejabat, masalah tau. Kalau ada masalah, tak ada pun masalah. Kalau ada memokak-mokak je dia ni. Kalau tak boleh kodoh. Kalau dia tak ada, sonyap pula. Kenapa langau tu hari ni tak datang kau kodoh. BDR. Tak best pula sonyap pejabat. Jadi maksudnya, semua orang tu ada fungsi dan juga peranan masing-masing. Okey. Sumber sosial ni yang berlaku sekarang. Maksudnya kewangan kita makin hilang. Hari ni kita lihat ramai orang yang dulunya di T20, M40, sekarang dia dah masuk golongan B40. Agaknya B40 ni bawah ada lagi apa? B40 tu. B tu below kan? Below 40. Sekarang ni B40 pun ada lagi yang bawah B40. A40. A tu apa? A tu asnam. Kan? Ramai dah orang jadi asnam. Jadi orang kalau datang ke pejabat kita minta bantuan, kau jangan sengitkan kepala otak kau. Dia memang susah. Kalaupun ada yang penipu-penipu tu seorang dua je. Yang lain tu memang betul dia susah. Jadi tak payah mengetkan kepala otak kita pegawai nak mengurus ni. Kita ada maklumat, kita siasat, nampak benda itu real, bagi. Pemberi zakat niatnya ialah supaya kita menyampaikan bantuan. Betul tak? Jangan susah payah nak fikir-fikir. Iyalah tu. Dia tidak dah. Datang bohong. Dia ni dah banyak dah dapat bantuan.
Ya Allah, kau percayalah orang kalau dia ada, dia tak datang. Betul tak? Macam saya, Pak Razi, dia ada. Ada kau nak pergi, minta Baitul Mal. Rasa berdosa lagi minta ada kan, itu bukan hak kita kan. Tapi yang kita punya hak sekarang ialah menguruskan mereka dengan baik. Jadi insyaAllah, Jawi, Mawib, negeri kaya, sebarkanlah zakat supaya ramai lagi orang bayar zakat. Jangan tak percaya, dulu dia pemberi zakat, mengeluar zakat, hari ni dia boleh jadi penerima zakat tau. Betul Ustaz. Institusi zakat kita, kalau kita tidak menyantuni dengan betul, jadi pembayar zakat nanti tak nak bayar kat kita. Jadi mereka akan lagi. Mereka kan tak bayar zakat. Tak kau lah, masuklah kau neraka apa tak bayar zakat. Dia tak boleh cakap macam tu. Kita kena promote, kita kena santun, kita kena dekat. Supaya mereka terus menjalankan tanggungjawab. Okay, next. Sikit lagi. Tekanan kita ni orang atasan, rakan sejawat, orang bawahan, orang ramai. Kalau macam saya ni ada 37 orang staff, nak ngurus 37 jenis pemikiran, 37 perasaan. Bukan sikit-sikit. Bukan semua tu faham, sekali cakap faham. Ada tu cakap kena 2 kali baru faham. Ada yang makam tinggi tu belum cakap dah faham. Belum cakap dah faham. Itu makam tinggi. Ada pula berkali-kali cakap tak faham-faham. Yang lebih worst, aku faham lain, dia faham lain. Kan? Detention. So, adab. Pasangan boleh jadi sumber tekanan. Sekarang ni perceraian pun tinggi nampaknya dalam statistik di JAKIM atau di JAKIM. Sebab orang dah duduk di rumah, tak ada benda nak lain nak buat. Semua tak kena. Benda yang dah terpendam, dah jadi dendam. Akhirnya dia merendam-rendam orang lain. Jadi tenang. Allah ada. InsyaAllah. Ada cara macam mana nak selesaikan. Sebab tu talian-talian bantuan yang disediakan oleh Jabatan Agama Islam, Majlis Agama, sentiasa dibuka untuk anda berbincang. Tak ada benda tak boleh diuruskan. Semua benda tu boleh diselesaikan. Tapi datang daripada bagaimana anda berfikir, bagaimana anda merasa dan bagaimana anda bertindak. Okay, anak-anak kan, kalau anak seorang okey lah, tak adalah banyak tekanan sangat. Tapi kalau anak 10, bayangkan 10 orang duduk kat rumah, PDPR. Itu baru bab belajar, bab makan, bab tidur, bab bergaduh, bab Ultraman, bab Batman. Kau sabarlah semua ni kan. InsyaAllah dia akan berlalu. Ahli keluarga. Maksudnya kadang-kadang keluarga kita okey. Keluarga kepada pasangan pula kan. Keluarga kepada suami, keluarga kepada isteri, ipar luai, anak beranak. Aku tengok status pagi ni dia kata aku, apa aku suruh tengok status. Ada orang ni dia banyak masa lah status ni. Dia banyak masa. Kan? Kerjanya buat status je. Kau tahu tak? Dah santap. Betul tak? Ini bukan tugas kita lah dalam hidup ni. Hidup kita ini adalah kita membahagiakan diri kita dan kita belajarlah membahagiakan orang lain. Orang bertamu kat rumah kita, ialah contohnya ipar-ipar. Tak boleh bayar duit rumah. Jadi menumpang lah rumah ipar-ipar. Abang kakak yang ada ni, sehari 2 tahan lah. Tapi dah setahun dah ni selama mana PKP ni sama tu lah di rumah saya. Bukan setakat kita nak bagi dia perlindungan daripada panas dan hujan. Nak bagi pula makan minum. Kau tak stres. Kan? Yang tetamu datang ni pun kata-kata bahasa lah. Buatlah sesuatu. Jadi, cumalah tak boleh lagi. Kan? Kejiranan. Jiran sebelah. Biasanya bukan macam yang kita harap-harapkan. Kucing dia terberak rumah kita je. Kucing tak aku hajar punya kucing. Kalau terberak rumah aku. Pergilah terberak rumah tuan kau tu. Bila tanya ni kucing siapa? Semua tak ngaku. Kau sabar je. Kan? Apatah lagi sebut ceritakan COVID-19. Lagi banyak tekanan. Dia tak boleh dielak, tak boleh lari. Dia akan datang, dia ada di situ. Anda mesti hadapinya. Relax. InsyaAllah okey. Kan? Semua orang sedang menguruskan keadaan-keadaan itu. Kalau kata kita ni stres, orang kat hospital lagi stres, betul tak? Orang lainnya lagi stres. Makan pun tak sempat, tidur petah lagi. Nak balik-balik rumah Ustaz, saya baru semalam bercakap dengan orang lainnya negeri Johor. Stres dia orang, nak buat macam mana? Itulah kehidupan. Okey,
Terusnya, ada 11 ni kita buka lah talian dulu. Kalau ada soalan, Buka talian, kalau ada soalan, maknanya tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya di situ. Sebab saya tak nampak soalan ni. Yang soalan akan dikemukakan oleh Ustaz Fakul Razi ataupun Rustia. Ada soalan tak Ustaz? tak ada lagi soalan. Tak ada ya? Maksudnya faham betul apa tak faham langsung, ataupun dah lah Ustaz berhenti-berhenti dah, aku pun dah stres ni kata ni kan. Okay, kesan-kesan stres, kemurungan, kesedihan. Kalau ada rasa kesedihan, sadness ataupun kita rasa macam murung yang sebabkan terkurung sekarang ni kan, dia terkurung, ramai orang jadi murung tau kan. Jadi kerajaan bukan nak kurung kita, tapi dia lebih kepada melihat kemudaratan itu, lebih melihat kepada perkara yang akan memberi risiko kan. Jadi yang dah terkurung ni tadi, anggaplah apa yang kita sedang lalui ni adalah proses untuk kita mempelajari hikmah tu kan. Hikmah dia apa? Kita lebih dekat, kita lebih rapat, kita lebih akrab, kita lebih melekat sebagainya kan. Okay, next. Kurang motivasi, tak dapat teruskan hidup, bahaya ni kan. Mereka rasa hidup ni perlu ditamatkan. Berdosa orang Islam bunuh diri sebab menamatkan dirinya sendiri. Memanglah kematian takdir Allah, tapi cara kematian itu dibuat itu yang bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan Okey, terus. Ada, silakan. Ada penonton tanya, macam mana nak detect stres atau tekanan emosi di kalangan anak-anak? Okey. Tuan-tuan dan perempuan kan hidup dengan anak-anak tu hari-hari, betul tak kan? Hari-hari hidup dengan dia. Masa anak tu tidak dalam state stres sebelum ni, macam mana hidup dia? Dia boleh ketawa, dia boleh main, dia boleh bergurau, dia makan sama-sama, dia menonton TV sama-sama dengan kita, dia ada depan mata. Tapi bila dia berubah disebabkan ada tekanan tu, tuan-tuan perasan kan? Maksudnya dia ni tak cakap, lepas tu tak keluar bilik kan. Jadi kita kena alert. Beberapa kena perasan benda tu, dan bila perasan kena attach, kena anchor. Semua istilah tu aku keluarkan. Kena anchor and attachment. Kita mesti ada attachment. Maksudnya kena ada kemahiran mendengar, kemahiran meneroka. Ini sedikit kemahiran kaunseling kita boleh belajar kan. Contohnya macam kalau anak perempuan seharusnya bertanya tu ibu, atau anak lelaki yang bertanya tu ayah. Tapi kalau nampak anak perempuan tu lebih baik, dia boleh rapat dengan ayah dan boleh menerima ayah, ayah ambil peranan kan? Jadi bila kita tak ada kemahiran tu, maknanya kemahiran mendekati, kemahiran meneroka, kemahiran mencari apa sumber kepada tekanan tu, nanti anak-anak akan ada satu pemikiran mereka bahawa aku ni tidak diperlukan, aku ni tidak penting kepada mereka, aku ni not exist, aku ni tak ada, tak wujud dalam hidup mereka. So kita kena pergi pada mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena dekat dengan dia, kita bertanya dia kan. Sebab anchor tadi yang tak sebut tadi, anchor tu, cara meng-anchor ni, anchor tu maknanya sawuk. Maknanya kita sawuk kita nak kita kan. Anchor ni kalau anak lelaki, tuan-tuan duduk sebelah dia, pegang bahu dia. Kan? Kalau kita duduk di sebelah kiri dia, so kita pegang bahu kanan dia. Azam, ayah tahu sekarang ni Azam tengah menghadapi satu perasaan atau fikiran yang tak tenang, rasa macam tak selesa. Ayah perasan dia tidak hari ni. Nampak? Kalau ada apa-apa, kongsilah dengan ayah. Jangan simpan, sebabnya kalau Azam tak percaya dengan ayah, Azam nak percaya dengan siapa lagi. Jadi sampai masa sekarang ni kita parent tu kena belajar. Macam tu juga anak perempuan. Anak perempuan, tuan-tuan jangan pegang bahu dia. Sensitif. Perempuan tak boleh pegang bahu, sensitif. Perempuan pegang kepala dia. Kepala dia ubur. Daripada ubur pun tu isap kepala dia. Kan? Kakak cerita dengan ibu.
sebenarnya apa, kat tension ke, banyak kerja sekolah, banyak benda nak kena buat. Okay, tak apa. Apa yang mama boleh tolong? Offer yourself. Kan, inilah masanya. Bila kita BDR ni, kita kan dekat dengan anak, betul tak kan? Tahu, kita nak kena tengok semua. Kita ada kerja kita juga, dengan suara, dengan itu, dengan online. Tapi kita kena pandai bagi masa lah. Kita kena pandai uruskan masa kita. Jika tidak, kita tak boleh salahkan orang lain. Kegagalan itu datang dari kita sendiri, betul tak? Jadi anak ni mak bapak yang kenal, mak bapak yang tahu kan. Kalau sekiranya perlukan bantuan orang lain untuk mengenalinya, so kita ada figure-figure yang boleh membantu kita. Kita ada kaunselor, kita ada therapist, kita ada psychiatrist, kita ada guru bimbingan dan kaunseling, kita ada kawan-kawan, kita ada rakan ibu bapa sarana, kita ada cikgu. Gunakan semua-semua tu lah. Dan semua orang mesti ataupun boleh memainkan peranan masing-masing untuk membantu orang lain. Okay? Ada soalan lagi Ustaz? Itu je? Itu je untuk masa ni. Itu je. Okay, next. Teruskan slide kita sikit lagi, boleh kita pun boleh nanti lewat sikit. So, janganlah kita dedahkan, biarkan diri kita dalam keadaan itu. Okay, ni sedikit teknik lah. Teknik pernafasan. Pagi-pagi bangun tuan-tuan. Lepas sembahyang subuh, boleh buat teknik pernafasan ni kan. Sebab pagi belum ada orang keluar main motor, exhaust belum hidup lagi, monoksida pun tak banyak lagi dalam udara. So pagi-pagi tu ambil peluang untuk tarik nafas. Antara cara menarik nafas adalah kita tarik nafas dengan hidung dalam-dalam, tunggu 2, 3 hingga 5 saat, tahan nafas dan hembus melalui mulut. Itu cara untuk kita buat teknik pernafasan. Boleh teknik, okey, rehatkan otot. Sebab saya jumpa juga ada satu doktor yang pakar dalam teknik kerengangan otot ni. Dia kata kita kena ketuk-ketuk. Ketuk-ketuk. Kalau pernah belajar apa tu, ketuk-ketuk yang sini tu, apa tu, kat dah apa tu dah lupa dah saya. Saya buat hari-hari. Kalau kita pening kepala kan, ini adalah titik-titik yang kita boleh gunakan untuk kita ketuk-ketuk. Okey, sini. Okey. Urutan siastu, urutan. Maksudnya ini adalah titik-titik urut. Ini pun titik urut. Siastu maknanya ada titik-titik di kepala kita yang kita boleh urut. Dari tengah, kiri dan kanan. Belakang, tengkuk kita ni selalu stres. Tengkuk kita urut dari atas ke bawah kan. So masuk urut tu boleh gunakan baby oil ataupun apa-apalah yang tuan-tuan nak gunakan. Okay. So daripada tu lihat alam, hijauan, kemudian dengan muzik, dengan kata-kata nasihat yang baik, dengan lagu-lagu, tak apa. Dalam keadaan kita gunakan benda itu untuk kebaikan, haruskan dalam Islam. Tapi janganlah dengan lagu gunggang-gunggang itu, black metal, muzik Hindi. Itu tak telinga kau terkeluar kan kau kalau dengar muzik macam itu. Dengar yang tenang. Bunyi air mengalir, bunyi burung-burung. Alhamdulillah tadi Ustaz Pak kata bunyi burung-burung kat rumah saya ni. Dan kita hutan begitu. Bunyi burung-burung, bunyi ular-ular. Ular-ular kalau bunyi payah lah, bahaya kan. So kita kena uruskan benda kan. Merehatkan otak sebenarnya. Kalau kita keletihan, biasanya kita sakit kepala kat mana? Kalau kita sangat letih, banyak kerja gitu, banyak benda kita buat. Kita letih kat mana? Kita kat depan. Yang ini kalau letih, hukumnya tidur. Tidur setidur-tidurnya. Dan terus tidur. Meninggal lah nama kan. Maksud relax. Mandi, basahkan badan. Basahkan rambut. Tadi buat masa bersyampu tu urut rambut tu. Lepas tu minum air. Air suam. Betul relax. Relax kan tidur. InsyaAllah bangun kita akan sekat. Okay, next. Ada lagi tak teknik ni? Share dengan peserta. Selain daripada itu, realistik dengan kemampuan diri tadi dah sebut, tanya perkara-perkara ni kita kongsikan, kena kongsikan dengan orang lain. Tulis senarai perkara yang hendak dilakukan. Buat jadual lah. Maknanya lepas ni apa kan.
Jadi bila kita ada jadual aktiviti yang kita nak buat, so kita tidak akan rasa macam masa tu sia-sia. Kita akan rasa kita dah menyusun kehidupan kita tu kan. Tapi lah orang dalam keadaan tekanan ni kadang-kadang itu yang dia tak dapat buat. Dan dia tak buat pun. Dia tak buat sesuatu pun. Dia asyik memfokuskan kepada tekanan. Contohnya macam tekanan tak ada duit. So, kita cakap dengan aku tak ada duit. Cakap dengan bini aku tak ada duit. Bini cakap, memang tak ada duit kan? Tak ada duit. So, bila tak ada duit, dia nak buat apa? Bodoh ke? Macam mana kita boleh datangkan duit? Betul tak kan? Macam mana kita boleh mulakan langkah yang pertama? Kalau saya tanya kepada usahawan, apakah modal pertama sebenarnya untuk kita berjaya dalam usahawan kita ni? Mereka kata modal, Ustaz. Apa modal yang pertama? Duit lah, Ustaz. Sebab tu kau tak berjaya. Modal yang pertama, ini kepala otak. Kalau kepala otak tu berjalan, tak ada duit pun, tak ada modal yang besar pun, boleh berjalan. Daripada 1 sen, jadi 10 sen, jadi RM1, jadi 100, jadi 1000, jadi 10,000, lemon-lemon. Betul tak? Kepala otak kau jalan. Kalau otak tu asyik nak duit, asyik nak pinjaman, asyik nak itu je, masalah lah tak dapat tolong tu kan. Jadi mulakan dengan apa yang kita ada. Okay, next. Okay, yang seterusnya, buat keputusan hidup cara bertahap-tahap, jangan sekaligus kan. Mulakan dengan kemampuan kita dulu kan. Okay, luangkan masa untuk diri sendiri. Betul, kadang-kadang kita kena ada sifat pentingkan diri. Apa maksud pentingkan diri tu? Utamakan diri kita. Aku nak sihat, aku nak bahagia, aku nak selamat, aku nak relax kan. Luangkan masa untuk anda. Caranya banyaklah. Contohnya berehat, beriadah, bersukan. Saya letakkan satu jadual hidup saya setiap hari dari pukul 5.45 hingga 6.45 saya mesti buat sesuatu di segi renggangan dan juga tubuh badan. Mainlah minta dengan anak, main bola, tak keluar tak boleh kan. Main apa, lompat-lompat tangga. Jadi terpulanglah. Sebabnya anda yang mengawal diri anda. Jangan keadaan yang mengawal diri kita. Kita yang mengawal keadaan. Okay, next. Teruskan. Yes. Dah habis kau slide aku. Jom lagi kan. Sekali lagi, berfikir cara positif. Berfikir cara positif ni sangat penting. Sebab bila kita ada kemahiran positif inoculation, dia bantu kita untuk menyerap secara positif. Apa the positive inoculation tu? Setiap sesuatu yang terjadi itu sudah pun ditentukan keadaannya dan kita adalah orang yang menguruskan keadaan itu. Itu positive inoculation. Okay, menerima seadanya iaitu bersifat bersederhana, bersifat qanaah, bersifat bersifat tidak menuntut perkara yang luar daripada kemampuan dan juga keupayaan kita. Okay, next. Sikit lagi dah habis dah ni kan. Cuma masa untuk habiskan slide ni kan. Okay, langkah-langkah melakukan tekanan di musim-musim COVID ni banyakkan baca Al-Quran. InsyaAllah kita dekat dengan Allah, Allah akan bagi dekat dengan kita kan. Okay. Sebelum tidur ataupun lepas tidur, subuh lah, ni bulan Zulhijjah ni, amalan-amalan yang sangat digalakkan ialah banyakkan membaca Al-Quran, berdoa, bulan-bulan yang mustajab, berpuasa bagi mereka yang berkemampuan untuk puasalah. Okay, next. Selain baca Quran, kita digalakkan juga banyak berzikir kan. Tapi kalau solat wajib, banyakkan solat sunat. Salahnya kita malam tu dah hijau pun dah lah. Banyakkan solat sunat. Solat sunat yang ringkas lah. Tahajud kalau agak banyak, buatlah banyak. Kalau tak ajak buat banyak, buatlah sikit. Paling tidak pun umil laila illa qalila. Allah dirikannya walaupun sedikit, 2 rakaat pun memadai. Sebagai tanda kita istiqamah. Okay, next. Berdoa jangan lupa kepada Allah doa-doa semoga Allah tenangkan kita. Satu doa yang pendek aja tuan-tuan, ramai orang tahu dah doa ni. Doa apa? Khalisna minal waba ya Allah al-aman al-aman al-aman. Saya ulang, khalisna minal waba ya Allah al-aman al-aman al-aman. Ya Allah, hindarilah kami daripada wabak ya Allah.
dan berilah keamanan. Tenteramlah tu. Kan? Baca tu yang cukup. Kau panjang-panjangkan kau tak baca kan. Lagi pun bahasa Arab kan. Belajar bahasa Arab ni, doa bahasa Arab ni bukan kita je tak faham. Arab pun tak faham kita baca Arab. Orang Arab pun tak faham kan. Bercakap baik dengan Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Kan? Bercakap baik dengan Allah. Kan? Setiap yang Allah datang kepada kita ni sebagai cara Allah nak dekatkan kita dengan Allah. Kan? Lakukan kegiatan luar. Tadi dah sebut bersukan, bersenam, renggangan. Ataupun relax santai di luar rumah. Jangan duduk dalam bilik yang terkurung. Bilik ni kalau boleh biarlah kemas, susun, buka pintu, pencahayaan. Bila duduk dalam kolam, kain daripada kita je dalam tu. Apa lagi yang duduk dalam tu? Aku, puaka, orang menumpang buah katil tu, kau tahu tak? Biar bilik tu bilik yang selesa untuk hidup seharian. Okay. Buka cadar, letak susun atur. Ya, saya tak cakap rumah tu mesti banglo. Rumah teres pun dengan cara teres. Rumah pangsa dengan cara pangsa kan. Kalau rumah banglo pun tapi tak ada kaedah untuk memberikan ketenangan pun tak tenang juga. Kan? Okay, next. Diet tadi tu kan. Mengamalkan diet dengan disiplin pemakanan. So, kadang-kadang bila kita dalam keadaan sukar dan susah dari segi nak dapat tambahan makanan ni, mungkin kita kena tukar cara pemakanan kita kan. Mungkin kita lebih banyakkan makan yang tidak meletakkan risiko pada kesihatan. Makan buah, makan sayur, makan ulam kan. Jadi terpulang kepada anda. Orang kata susah-susah. Poin dan somak tu ada kangkung. Dan somak tu ada pucuk paku. Dan somak tu ada pucuk apa? Gelang raja. Mungkin lebih sihat daripada kita makan bondo yang nampak mahal tapi go out. Kan? Okay, next. Last but not least lah katanya. Hargai kebolehan diri sendiri. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan bandingkan diri orang lain. Kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Apa yang aku dah buat? Tahap mana tu apa yang aku telah lakukan? Apa sebenarnya yang boleh aku buat lagi? Itu yang nama bandingkan diri sendiri. Jangan bandingkan orang lain. Alhamdulillah, sejak PKP ni jemaah apa tu solat wajib aku jemaah pun dapat. Nampak tak? Kan tingkatkan diri sendiri. Okay. Next. Dah lah Tuhai pukul that Mac tu kan. Jadi insyaAllah ini salah satu lah. Kaedah Nabi pun sebut bila kamu dalam keadaan fikiran terganggu, lihatlah alam, lihatlah kehijauan. Lihat hijauan. Maknanya tengok 3 perkara. Hijau, biru tu lautan, yang ketiga ialah wajah-wajah yang memberi ketenangan. Siapa? Wajah suami. Macam singo dan apa, penang tengok wajah isteri. Ya Allah, muka macam sako kan. Tambah tak tonang lagi tengok pulanglah masing-masing nak tengok apa kan. Tengoklah muka buku FB. Tengoklah kitab yang ditengok hari-hari. Semua orang ada kitab ni, namanya Al-Kitabul Wasafi. Kitabul Wasafi, kitab WhatsApp. Tengoklah hari-hari kan. Bertambah tension. Jadi Alhamdulillah, insyaAllah itulah beberapa perkongsian saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang penting kita kena gantungkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin bahawa Allah yang menguruskan, Allah yang merancang, Allah yang memberi takdir. InsyaAllah bila kita selalu cakap itu dalam diri kita, insyaAllah okey. InsyaAllah tenang. Cuba pergi tanya orang-orang yang kadang-kadang asnaf-asnaf saya tu, dia kata tenang yang nampak encik ni, nampak puan ni. Dia Ustaz, ni semua kan ketentuan Allah katanya. InsyaAllah ada jalannya kan. InsyaAllah ada caranya Allah beri jalan itu. Kan? Bila ada keyakinan itu memudahkan urusan hidup kita, betul tak kan? Tapi kalau kita panik, apa jadi? Taklah, aku tak tahulah macam mana nak buat lah macam itu kan. Bila panik, kaget, bila kaget, sempit. Bila sempit, kita tak ada pilihan. Kecuali kita pilih benda yang mungkin boleh memudaratkan. Wallahu'alam. Terima kasih di atas kesudian pihak Jawi menjemput Majlis Agama Islam Negeri Sembilan bersama-sama dalam program hari ini. Terima kasih kepada Ustia yang setia dengan tugas dan tanggungjawabnya. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi jadi MC hari ini. Sebaik dia tak MC. Terima kasih kepada liver-liver
rakan-rakan, sahabat-sahabat yang sudi beri sokongan kepada program kita pagi ini. Pak ampun, minta maaf kalau kata-kata saya ni macam bagus, macam dia buat cuma tu kan, saya pun tak dapat buat cuma tu. Tapi sekurang-kurangnya bila kita faham, kita ada pilihan untuk buat. InsyaAllah. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita ada satu soalan. Ya, tak? saya. Satu soalan. Sila. Boleh ya? Oh, soalan Boleh, sila. Puan Maimunah Abdul Rahman. Dia tanya, Ustaz, betul ke orang yang depres tu, yang depres kurang beramal atau kurang agama? Allahu Akbar. Kak Munah tanya ni botu orang depres ni tak dokek dengan Tuhan kan. Okey. Satu persepsi yang mungkin saya boleh perbetulkan untuk orang ramai, orang biasa macam saya ni, bukan semua orang begitu kan. Bukan semua orang tu tak sembahyang, orang depres tu tak dekat dengan Tuhan, tak ada agama, tak beragama, tidak. Kadang-kadang dalam struktur kefahaman awal kita tentang perkara itu, mereka ni sebenarnya ada sesuatu yang sedang diuji dalam hidup dia. Bila diuji, dia tidak mencari jalan yang sepatutnya dia hadapi. Saya pernah jumpa, saya bukan tak sembahyang Ustaz. Saya bukan tak buat apa yang Allah suruh buat. Tetapi lagi saya buat, lagi saya menghadapi ujian. Kau tengok, lebih baik saya tak buat. Contohnya saya tak menghadapi ujian. Dia salah faham terhadap ujian. Ingat orang yang sembahyang tu tak kena uji. Orang tak sembahyang tu tak diuji, betul tak? Kan? Jadi rupanya ujian ni datang kepada semua orang. Kepada hamba Allah. Siapa yang nak diuji, bagaimana bentuk ujiannya, itu adalah hak Allah SWT. Dia sembahyang ke tak sembahyang, ke dia beriman, ke dia kufur, ke ujian tetap ada. Tapi bila kita ada ujian dan kita memulangkannya kepada Allah dengan cara bukan tak buat apa-apa, kita mendekatkan dengan Allah SWT. Kita buat apa yang Allah telah perintahkan kita buat. Dia bukan selesaikan on the spot, dia bukan selesaikan semua. Sekurang-kurangnya cara kita itu mengurangkan. Tapi bila kita jauh daripada acuan Allah SWT, maka pemahaman kita terhadap perkara itu silap. Jadi macam lagi saya sembahyang, lagi banyak ujian. Lebih baik saya tak sembahyang. Kan? Ada kata Tuhan ni zalim. Orang jahat tu tak dihukum. Kenapa saya yang tak buat maksiat, tak buat dosa ni dihukum? Dia ada sikit kelemahan di situ memahami iradah Allah Subhanahu. Kan? Masalahnya kadang-kadang simple lah patologi macam kes yang kat Seremban tadi. Kau baca tak dalam viral tu. Tak ada makanan kat rumah. Yang dikurungnya bininya tu, anak-anaknya tu. Walaupun dia ada ciri-ciri lah depression, tapi sebenarnya ada cara kau nak urus, betul tak? Yang terbaik bini tu tak bingai. Cakap dengan kawan dalam grup. Saya ni kena kurung. Kat rumah ni tak ada makanan. Dan tidak ada orang tahu tak? Ada orang tahu kan? That's why sampai masanya masyarakat komuniti kena faham anda jangan bersendirian dan anda tidak bersendirian sebenarnya. Dan tidak salah anda minta bantuan. Tak salah. Kan? Jadi anda kena memulakan. Tak boleh salahkan orang lain. Saya tak tahu. Kenapa awak tak beritahu? Betul tak? Tuan kena beritahu saya. Bila saya dah tahu, barulah saya boleh melakukan perkara yang sepatutnya saya lakukan. Betul tak? Jadi sekarang ni bukan masa nak malu, bukan masa nak simpan, bukan masa nak berdendam. Sekarang ni masa untuk kita pilih jalan yang sepatutnya. Kalau patut kita share, share. Patut kita care, kita akan care. We care and we share. Kan? KSK, okay. Jadi hubungilah nombor-nombor yang ada ni. Supaya anda tidak seorangan dalam membuat keputusan itu. Keputusan akhir itu adalah ketentuan Allah. Betul tak? Contohnya bila dah bincang, bila kita dah dapat idea, bila kita dah kongsi, adalah manfaat perkongsian itu. Dan bertanyalah kepada ahlinya. Fas'alu ahlal zik. Kan? Jadi tanya kepada orang yang dalam bidang. Jadi
jawapan macam itulah Kak Munah yang dapat aku jawab kan. Yang tak dapat tu tanya Ustaz Fakhur Razi. Dia boleh jawab. Okay. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz atas Ya, terima kasih. perkongsian. Sama-sama. Hadirin para penonton yang dihormati sekalian, dengan ini berakhirlah sudah program kita pada pagi ini, pada hari ini. Semoga apa yang dikongsi oleh Ustaz tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua dan dipraktiskan agar kita dapat menangani emosi dan mental dengan sebaiknya. Relax, insya-Allah okey. Kan Ustaz? Ya, Alhamdulillah. insya-Allah. Kita dah habislah rancangan kita pada hari ini. Dan sekalung Kita tahniah. tangguhkan dulu tangguhkan Ya. dulu program ni kan. Kita tangguh. Kita akan jumpa di lain episod insya-Allah. Insya-Allah. Sama ada di Maya ataupun insya-Allah lepas ni kita jumpa secara depan pula insya-Allah. Insya-Allah. Kita pihak Jawi Putrajaya pun tak asing dengan Ustaz Azman ni. Cik Man. Orang yang ramah, kalau di orang utara kata orang yang kelolo. 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 Orang yang best lah. Okay Ustaz, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Sama-sama. Ucapkan kepada Ustaz Nur Azman bin Ahmad di atas kesudian mengisi slot pada pagi ini, dan tidak lupa juga kepada para penonton semua yang meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada pagi ini. Dengan itu saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.